Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan kepada pelajar-pelajar semua berkenaan tugasan untuk practical assignment 5. Untuk mulakan tugasan, pelajar-pelajar perlu bersedia dengan perisian ZAM, sama ada menggunakan laptop, PC ataupun handphone. Untuk soalan pertama, anda perlu membina satu pengkalan data dalam server. Jadi boleh guna apa-apa saja nama. Untuk contoh yang saya akan buat, saya akan gunakan nama pengkalan data practical 5. Kemudian dalam pengkalan data tersebut, anda perlu bina 3 table. Table student, table subject dan table lecturer. Tiga-tiga table ni boleh dibina menggunakan coding ataupun interface. Jadi saya akan tunjuk cara menggunakan interface lah. Okey, untuk permulaan, pelajar perlu bina pengkalan data. Tiga 5. Create. Jadi pengkalan data telah dibina. Dalam pengkalan data, tak ada sebarang table lagi. No tables found in database. Jadi perlu bina 3 table seperti yang saya nyatakan tadi. Jadi table pertama adalah table student. Table student. Dalam table student ada 2 kolom. Kemudian go. Kolom yang pertama adalah kolom student ID. Set sebagai integer dan set sebagai auto increment. Seterusnya bila kita pilih sebagai auto increment, dia akan minta kita pilih untuk jadi primary key ataupun tidak. Ingat lagi tak primary key? Kolom utama dalam sesebuah table akan bertindak sebagai primary key, sebagai reference kepada sesuatu table. Klik OK. Table yang kedua, kolom yang kedua adalah student name. Untuk student name, data type yang sesuai adalah variable character. Dan setkan limitation, terpulanglah saya set sebagai 20. Dan save. Jadi table student dah dihasilkan. Table yang kedua adalah table subject. Ada berapa kolom tadi? Ada 3 kolom. Go. Sorry. Dia dah auto ni. Kalau dah auto tak apa. Abaikanlah. Kolom yang pertama adalah subject ID. Seperti yang saya dah tunjukkan awal tadi. Data type dia ada integer, auto increment dan sebagai primary key. Seterusnya adalah kolom yang kedua adalah subject name. Data type variable character, length 20. Dan akhir sekali adalah credit. Credit number kan. Jadi kita setkan sebagai integer. So dah selesai 3 table ni, kita save. So dah ada 2 table lah dalam database practical 5. Student, subject. Dan akhir sekali adalah table lecturer. Ada pembetulan sikit Tadi penerangan saya, kolom yang pertama adalah subject code. Sebenarnya adalah subject tadi saya terangkan subject. Saya buat
saya buat kolom subject ID. Okay, nanti awak semua buat subject code. Okay. Okay, ni yang saya cakap tadi. Saya buat subject ID. Okay, nanti awak semua buat subject code lah. Okay. Seterusnya adalah kolom yang table yang ketiga. Okay, table lecturer. Lecturer. Okay. Untuk lecturer ada dua kolom. Tapi ni dia dah buat siap-siap. Awak cuma masukkan je lah. So, lecturer ID. Kolom yang pertama, auto increment primary key. Okay, data type integer, jangan lupa. Dan kolom yang kedua adalah lecturer name. So, untuk lecturer name kena variable character type length dia 20. Save. Okay, sekarang kita ada 3 table. Lecturer, student dan subject. Okay, soalan seterusnya. Anda perlu bina diagram begini. Okay, ini kita panggil sebagai second normal form, yang mana ketiga-tiga table yang kita bina tadi mempunyai relationship. Jadi untuk kita bina satu relationship, dia mesti ada satu table yang akan menghubungkan antara table yang lain. Table yang akan menghubungkan dengan table yang lain, dia akan mempunyai kolom yang bertindak sebagai primary, foreign key. Okay. Jadi bila kolom tersebut ada foreign key, dia akan relate dengan table yang ada primary key. Jadi untuk contoh second normal form, kita akan bina satu table baru, student registration, yang mana student registration ni mengandungi 4 kolom. Kolom pertama adalah registration ID, bertindak sebagai primary key kepada student registration. Seterusnya kolom student ID bertindak sebagai foreign key kepada table student. Subject code, bertindak sebagai foreign key kepada table subject. Lecturer ID kepada table lecturer. Tambah satu lagi kolom baru, iaitu registration date. Jadi kita akan bina table ni dalam PHP MyAdmin. Tapi untuk student registration, saya akan tunjukkan cara membinanya dengan menggunakan kod. Kod SQL. Okay, seterusnya untuk membina table yang terakhir, itu table student registration, kita akan gunakan coding. Jadi untuk guna coding, ingat lagi tak? Pergi pada SQL. Okay. Pada SQL, jadi kita akan type dalam ni. Saya zoom besarkan sikit. Okay. Mula-mula masukkan create table. Nama table adalah student registration. Okay. Ikuti dengan color bracket. Okay, jangan lupa bracket. Okay, dalam student registration ada 4 kolom tadi. Saya tunjuk. Kolom yang pertama adalah registration ID. Registration ID akan jadi data type dia adalah integer dan dia bertindak sebagai primary key. Okay. Koma. Kolom yang kedua student ID. Okay. Student ID akan jadi foreign key. Jadi kolom tersebut mestilah mempunyai data type yang sama dengan table yang kita refer. Jadi dalam table student tadi, ini table student. Okay. Student ID.
Data type dia adalah integer. Okey, jadi data type dia perlu samalah integer. Seterusnya, table yang foreign key yang berikutnya adalah subject. Subject ID. Saya punya subject ID, nanti awak semua buat subject code lah. Subject ID. Data type integer. Dan akhir sekali, foreign key adalah lecturer. Lecturer ID. Nanti saya betulkan ni, lecturer name. Lecturer ID. Lecturer ID integer. Okey, ini adalah 3 kolom yang kita akan hasilkan. Seterusnya kita akan bina foreign key untuk kolom yang terakhir tadi lupa. Registration date. Okay. Registration date. Untuk registration date, data type dia adalah date time. Jadi ini adalah 5 kolom. Maaf, tadi saya sebut 4 kolom kan. Ini adalah 5 kolom yang kita bina. Seterusnya kita akan tambah foreign key untuk kolom student ID, subject code, subject ID dan juga lecturer ID. Okey, untuk tambah foreign key, awak cuma perlu type foreign key, bracket, nama kolom yang jadi foreign key. Kolom yang pertama adalah student ID. Kemudian dia akan refer kepada table student. Ini kena buat betul-betul lah. Pastikan nama table tu betul. Untuk student ID, table student. Jadi pastikan table student dan kolom dia adalah kolom student ID. Ni foreign key yang pertama. Kemudian koma. Sebab kita ada lebih daripada satu foreign key dalam table ni. So yang kedua adalah foreign key subject ID. Dia akan refer kepada label subject ID. Dan foreign key yang terakhir adalah kolom lecturer ID. References to lecturer ID. Okay. Bila yang terakhir sekali jangan ada koma. Kalau ada koma akan ada error. Okay. Ini adalah coding untuk membina student registration dan juga foreign key. Bila ada foreign key, dia akan ada relationship lah antara table student registration dengan table lecturer, student dan subject. Okay, untuk check betul atau tak, awak perlu run script ni, go dan tengok ada error ataupun tidak. Bila sukses macam ni, student registration dah dihasilkan. Jadi coding tadi betul lah. Awak simpan ikut lah coding tadi. Lepas ni saya akan tunjuk dia punya diagram. Okay, untuk lihat diagram, pergi pada more dan designer. Nampak tak? Dah ada hubungan lah antara student, lecturer dan subject. Jadi saya nak awak capture diagram ni dan letakkan dalam report.
Boleh? Capture ni letak dalam report. Okay, ambil pada more, designer. Once kita dah create foreign key, automatic relationship ni akan berlaku. Okay. Okay, sama tak? Macam ni. Okay, soalan berikutnya adalah masukkan 10 data dalam setiap table. Okay, untuk masukkan 10 data dalam setiap table, awak boleh masukkan menggunakan coding ataupun interface. Okay, yang ni saya tak tunjuk lah. Hopefully awak semua ingat lah macam mana cara nak masukkan data. Okay. Okay, dan soalan kelima, create database diagram. Tadi saya dah tunjuk dah. Pergi pada designer, pergi pada more, ambil designer dan show dia punya semua relationship lah, semua table. Dan buat report. Jadi saya nak awak hantar dalam Google Classroom report yang dihasilkan. Yang ada semua elemen yang saya terangkan lah, daripada soalan nombor 1 hingga soalan nombor 5. Okay. Kena hantar pada due date yang saya tetapkan lah. Jadi itu saja penerangan saya untuk awak buat tugasan amali yang kelima ni. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Zombie Apocalypse.